Hai, nak tahu apakah rawatan-rawatan untuk heart attack? Nanti aku share dalam video ni. Sebelum tu, korang kena tunggu, relax, ambil air. Lepas ni kita share lebih lanjut. Okay? 3, 2, 1, enjoy. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih semua sebab masih singgah menjenguk kat channel aku ni. Sebenarnya video kali ni adalah sambungan kepada video yang aku buat last week. Tajuk dia pasal apa Pasal heart attack, seramnya. Tu tajuk dia. Untuk korang yang belum sempat watch video tu, aku ada share link kat description atau korang boleh klik link kat atas ni. Terima kasih tau kat korang yang dah like konten aku yang lepas dan yang dah subscribe YouTube aku ni. Pada yang lupa tu, bolehlah tekan button subscribe and tekan sekali lah butang loceng tu. Manalah tahu kan, nanti bila aku keluar video baru, korang semua boleh jadi among the first yang watch video aku tu. Ala-ala premier gitulah kan. Dan kalau korang rasa apa yang aku share ni macam menarik je dan memberi manfaat kat kita semua, korang tekanlah pula butang like tu and share je lah video ni to all your circle of friends. Semua ni agar bisa aku lebih bersemangat untuk terus produce dan meneruskan langkah kecil aku ni untuk terus share info-info yang bermanfaat untuk kita semua dalam channel YouTube aku ni. Okay, macam yang aku plan untuk video kali ni lah kan. Aku harap aku dapatlah share info-info atau input-input berkenaan jenis-jenis penyakit jantung dan apakah rawatan dan prosedur yang akan dilakukan untuk merawat, dan yang paling penting lah bagi aku untuk menjadikan kita kembali sihat dan menjalani kehidupan seperti sebelum kita kena heart attack. Okay, kita rewind balik cerita yang minggu lepas tu, pasal yang dia kena heart attack kan. Klien aku tu pada hari tu, bila dia sampai emergency department je, first kali lah staff and doktor yang on call masa tu akan straight buat ECG test. Okay, aku rasalah untuk semua kes sakit jantung, first test yang kita akan buat ialah ECG. ECG ni macam ialah untuk mengesan aktiviti electrical jantung kita. Biasanya ECG ni tak lama pun, lebih kurang dalam 5 minit je prosedur dia. Lepas habis buat ECG, next level, buat pula blood test. Kerosakan sel jantung akan menyebabkan enzim jantung masuk ke dalam saluran darah. Ujian darah ni lah yang akan dijadikan rujukan oleh pakar-pakar jantung untuk tahu tahap keseriusan kerosakan jantung kita tu. Lepas tu barulah diorang boleh decide apakah rawatan dan prosedur seterusnya. Enzim ni lah yang dipanggil troponin. Troponin ni cuma boleh dikesan pada blood test kita semasa kita diserang sakit jantung je tau. Maknanya kalau katalah kita sekarang ni kita pergi buat blood test, troponin ni tak keluar lah, tak appear dalam kita punya blood test tu. Itu yang aku tahulah. Okay, settle prosedur awal bila kita kena heart attack atau bila mana kita mungkin terkena masalah jantung lah kan. Apa yang aku faham lah kan, katalah kita diserang heart attack, masa atau time frame untuk kita mendapatkan rawatan yang sempurna tu amatlah kritikal. That is why selalunya bila doktor dah dapat pre-diagnose lah kan masalah jantung kita tu yang kita hadapi, seboleh-bolehnya doktor akan secepat mungkin make a decision for what treatment yang akan dia lakukan in the next step. Kebiasaannya lah kan, doktor akan terus buat coronary angiogram. Angiogram ni ialah cara dia ialah kita akan dimasukkan tube yang halus je kat dalam saluran darah kita tu. Lepas tu dalam tube tu akan dimasukkan jugalah sekali liquid yang akan tunjuk macam satu indikator lah dekat dalam saluran darah kita tu. Benda ni lah yang biasanya orang panggil ing kan. Time ni lah doktor akan tahu berapa persen blockage atau sumbat pada jantung kita tu. Bila dah tahu berapa banyak salur yang sumbat atau berapa serius sempitnya sumbatan tu, doktor akan mensyorkan untuk buat prosedur angioplasti.
Jantung ni merupakan otot yang mengepam darah ke seluruh tubuh. Okey, apabila arteri tersumbat, perjalanan darah akan terjejas lah kan. Angioplasti ni kaedah yang digunakan untuk membuka arteri-arteri yang tersumbat daripada pembentukan plak. Masa ni lah selalunya peha atau pergelangan tangan kita akan digunakan untuk memasukkan macam satu dawai ni lah. Dawai ni kira macam alat yang akan membawa doktor memasuki arteri kita. Dawai ni disusuk melalui arteri ke tempat di mana berlakunya sumbatan. Lepas tu kan, satu katera yang dipasang pada belon yang kempis akan ikut dawai tadi tu hingga ke tempat yang sumbat tadi tu lah. Dan belon tu pun akan dikembangkan. Adalah kot cara nak kembangkan belon tu kan. Bukan macam belon birthday tu kita kena tiup pakai mulut. Bukan. Bila belon tu dikembungkan, kan tadi aku cerita ada plak-plak degil kat dinding salur darah tu kan. Belon ni function dia ialah untuk memengikkan atau menolak plak-plak ni ke dinding arteri. So secara tak langsung arteri kita akan kembali terbuka dan jadi lebih besar atau luas, dan ia membolehkan darah mengalir secara normal kembali. Lagi sekali aku nak ingatkan yang aku ni bukan doktor tau. Aku cerita based on apa yang aku buat research dekat Google, dan juga bila aku bersembang lah dengan tanya pakar-pakar yang ada kat hospital tu lah. Dan ada lagi satu prosedur yang biasa dilakukan oleh pakar-pakar jantung lah kepada pesakit-pesakit jantung macam tadi. Prosedur ni dipanggil stent. Stent ni kalau ikut pemahaman orang-orang biasa macam aku ni, macam kita ni yang tak masuk medical school, ialah satu alat yang macam satu tiang lah yang diletakkan di antara dua dinding arteri yang tadi kan kita dah kembangkan pakai belon tadi lah. Stent ni kira macam tiang yang nak pastikan arteri kita tu tak tertutup atau dah tak tersumbat. So dia macam penahan lah agaknya ni kan. Stent ni akan tinggal lah kat dalam tu bila dah siap pasang tu, and doktor akan keluarkan balik kateter dan dawai yang jadi kenderaan yang digunakan oleh doktor yang bertindak sebagai driver lah, macam tu lah lebih kurang. Kesimpulannya, dawai ni kira macam kereta Hilux lah, sebab masa dia masuk ke dalam saluran darah kita, semua benda dia angkut. Sekali daripada mula-mula bawa masuk ink, masa angiogram tu, lepas tu bawa kateter, lepas tu bawa belon lah, dan paling tu tiang pun dia nak bawa juga. Bila dah siap semuanya, dia pun dipandu keluar oleh drivernya. Driver tu adalah doktor lah, adalah kardiologis lah. Proses ni semua ambil masa dalam 3 hingga 5 jam lah lamanya. Tapi depend jugalah kat macam mana teruk sumbat tu atau berapa banyak terowong yang nak dipasang tiang tu tadilah kan. Habis semua prosedur ni, kita akan dibawa ke ICU untuk dimonitor dululah. Selalunya kat dalam ICU tu dalam 1 hingga 2 hari. Sebab masa ni lah doktor akan pantau heart rate kita, blood pressure kita semua kan. Biasanya selepas prosedur buat angioplasti ni, kita akan rasa macam lemah lah. Yelah berapa jam kan jantung kita tak function macam biasa. Lepas tu berapa lama pula jantung kita tu berjuang kan untuk survive masa kita kena heart attack tu. That is why kat video yang aku sebelum ni, aku ada highlight pasal jarak masa yang kita harus sampai ke hospital untuk dapatkan rawatan. Kira macam lagi cepat, lagi terbaik. So itulah yang aku nak share pasal apakah kaedah rawatan yang akan diberikan sekiranya kita diserang sakit jantung. Aku ingat aku nak share juga pasal jenis-jenis masalah jantung ni, tapi setelah aku dapat komen-komen dan nasihat daripada kawan-kawan aku pasal video pertama aku yang last week tu, dia orang kata each video tu janganlah panjang-panjang sangat, nanti ide orang bosan, atau dari terus nak suka video aku terus tak jadi tengok sampai habis. Itulah so atas nasihat-nasihat tu, aku rasa aku akan buat satu lagi video yang lain lah pasal jenis-jenis masalah jantung pula. Akhir sekali, macam biasa before aku end up video aku, suka untuk aku rumuskan balik apa poin-poin yang
boleh kita jadikan ilmu untuk kegunaan kita di masa depan lah kan. First, aku dah share tadi apa tu ECG. Lepas tu blood test untuk nak kesan kadar troponin semasa kita diserang sakit jantung. Dua test ni bagi aku ialah test yang paling awal dibuat oleh pakar jantung. Lepas tu kita go for angiogram, X-ray untuk memastikan tahap keseriusan masalah jantung kita tu lah. Last kali, third, barulah kita buat angioplasty procedure yang melibatkan belon dan stent. Jangan lupa belon dan stent ni dibawa ke dalam jantung kita dengan menaiki high-lug yang dipandu oleh pakar jantung. Itu bahasa-bahasa keluar, bukan bahasa-bahasa medical terms lah. Kita guna bahasa yang mudah untuk kita faham sebagai orang biasa ni. So apa yang aku nak share ialah aku nak share apa yang pengalaman yang aku tahu, yang aku ada, dan kalau boleh aku nak spread this issue atau this topic untuk semua kawan-kawan aku lah. Okey kawan-kawan semua, aku rasa sampai kat sini je lah video kita untuk hari ni. Apa yang aku harapkan kalau video ni bagi manfaat kat kita, okey, aku harap korang share lah YouTube link aku tu dekat dalam WhatsApp group korang supaya lebih ramai orang akan dapat manfaat dengan apa yang telah kita kongsi pada hari ini. Okey, sampai kita berjumpa lagi di next video. Next video tu aku rasa aku nak buat konten pasal berlari lah. So nanti aku akan share macam mana nak lari dengan tidak terlalu stres, okey. Dan dalam masa sama kita berlari mengikut dengan kemampuan jantung kita. So itu next video. Sampai kita jumpa lagi, aku ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum.